Baik, kita bersua kembali. Sudah semestinya dalam kita memberikan dan juga menyemarakkan penghayatan kepada rukun negara, tokoh ataupun badan-badan korporat juga memberikan sumbangan dan juga melaksanakan pelbagai rangka kerja untuk memastikan seluruh rakyat Malaysia boleh menghayati rukun negara ini. Dan untuk itu saya memperkenalkan tetamu kita yang cukup istimewa pada hari ini, iaitu yang berbahagia Tan Sri Lee Kim Yew yang juga merupakan seorang tokoh korporat juga pengasas Bantu Malaysia. Selamat pagi Tan Sri, apa khabar? Selamat pagi Malaysia. Tan Sri, ini yang kita nak gambarkan sebenarnya. Kita menghayati rukun negara, falsafah di sebaliknya. Bagi Tan Sri sendiri, bagaimana Tan Sri melihat rukun negara itu satu tunjang dan juga tunggak pada setiap rakyat Malaysia, dan juga walaupun usianya 50 tahun tetapi masih perlu untuk dihayati dan masih perlu untuk digelorakan sehingga kini, Tan Sri? Bagi pandangan saya, kalau kita nak capai perpaduan yang kukuh, kita nak dapat kebahagiaan yang tetap untuk seluruh warga negara Malaysia, kita perlu menggunakan rukun negara sebagai bahan pendidikan yang penting. Dan kita kena guna macam rukun negara sebagai vitamin. Betul. Atau ubat. Dan kita kena rasa rukun negara macam buah mangis. Kalau seluruh dan kita kena pakai rukun negara to right the wrong, membetulkan apa yang salah. So bagi saya rukun negara dia macam ada satu bahan pendidikan yang tokoh-tokoh kita bagi kita untuk kita melaksanakan dalam setiap hari. Dan kita kalau pakai rukun negara sebagai setiap hari, macam kelakuan setiap hari, kita pentingkan rukun negara, dan kita boleh pakai rukun negara betul-betul cari perpaduan yang kukuh untuk negara Malaysia. Okey, Tan Sri juga turut mengasaskan Bantu Malaysia. Jadi sedikit perkongsian tentang Bantu Malaysia ni, apakah yang boleh kita fahami, Tan Sri? Latar belakang Bantu Malaysia bila COVID-19, dan itu jam pun baru kita ada government baru, perdana baru, dan kita dapat COVID-19. So itu jam dalam MCO saya tubuhkan Bantu Malaysia. Yang pertama kita itu jam banyak susah mau dapat emas. Bagi saya itu jam saya sudah pandangkan emas is a must. Itu pasal saya fasa satu saya bawa itu emas. Dan fasa kedua kita bagi food hamper. Kita teruskan satu projek macam food on the table. Dan semua ini saya buat ini semua pakai prinsip rukun negara, yang prinsip kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kesusilaan. Dan semua hamper ini kita taruh ini message 5 prinsip. Itu latihan belakang. Dan lepas ini sekarang sampai bulan Ogos, yang bulan yang mulia lah saya cakap, kita akan celebrate kita punya Merdeka. Betul. So Bantu Malaysia pun ada laksanakan satu program untuk competition. Siapa nyanyikan rukun negara, nyanyikan negaraku, hantar kasih kita. Kalau dia dapat banyak like, itu satu kempen saya sulukan Bantu Malaysia buatlah. Okey, boleh layari laman Bantu Malaysia untuk mendapatkan perkembangan dan juga info lanjut tentang kempen dan juga pertandingan tersebut. Dan Tan Sri, Tan Sri juga berkecimpung dalam dunia korporat, dan sudah semestinya peranan kita kata sektor korporat ni amat penting dalam membantu menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan. Katanya akan menubuhkan ataupun mewujudkan taman rukun negara yang akan dibina nanti. Apa sebenarnya di sebalik pembinaan dan juga penubuhan itu, Tan Sri? Saya dapat ini impian, saya tengok satu sosial media. Dulu yang Mahathir Sultan Selangor, dia buat satu carving, wood carving. Semua 5 prinsip ini rukun negara.
Lepas itu saya dapat ini idea, saya nak buat satu taman rukun negara lah untuk celebrate ini 50 year rukun negara celebration. So itu kita akan membuat taman ini di dekat MICE. Okey, dalam pembinaan dan juga dalam proses perancangan? Itu bahan-bahan sudah sampai. Saya harap kita boleh sediakan ini sebelum 16 September lah. Okey. Selain daripada itu Tan Sri, apa yang penting untuk kita memahami tadi Tan Sri sebutkan rukun negara ini sebagai vitamin ataupun penggerak kepada cara hidup rakyat Malaysia bermasyarakat dan juga hidup antara satu sama lain. Perpaduan itu amat penting. Kesefahaman dan juga toleransi antara kaum itu penting. Bagi Tan Sri sendiri, setakat mana kita memahami secara jelas perpaduan dan juga toleransi antara kaum? Prinsip pertama rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Dan saya selalu berkaitan ini kepercayaan kepada Tuhan. Setiap hari kita doa. Doa apa? Bila kita menyanyikan negaraku, Tuhan kurniakan. So kita berbagai agama, kalau mak Tuhan kurnia, buat baik sajalah. Itu Tuhan yang kurnia. Dan kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena selalu ingat kita perlembagaan Malaysia bukan free demokrasi, dia monarch demokrasi. Betul. Dan monarch kita dia merupakan sovereignty negara kita. Dan semua orang kena uruskan kerja-kerja kita untuk negara. Dan yang di Pertuan Agong, dia macam kita semua di urusan Seri Paduka Baginda lah. Semua kita urusan Seri Paduka Baginda. Maksudnya kita uruskan semua untuk negara. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kelaluan perlembagaan. Kita kena pentingkan 3 tiang lah, 3 power. Dan keempat kedaulatan undang-undang. Itu ada berkaitan dengan ketiga. Tapi yang saya selalu minat, saya nak cakap yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Bagi saya kesopanan dia macam satu kelakuan atau pelaksanaan di luar. Kita kena sopan. Kita bersopan dengan orang lari rumah dulu dah. Kita kena sopan dengan pak, mak, adik-beradik, husband and wife, sama kawan. Baru kita boleh capaikan keharmonian. Dan kesusilaan itu macam satu praktis ke dalam. Macam kita kalau buat salah, kita kena ngaku salah. Kita kena ingat mau buat baik. Betul. Baru kita boleh capai kedamaian. So aman dan damai, peace and harmony. So itu pun sudah bagi saya minat itu perlembagaan artikel 3. Islam is the religious of the federation. Other religious may be practiced in peace and harmony. Betul. Aman dan damai, itulah saya ingat nilai-nilai murni yang kita semua hargai. Nilai-nilai murni yang kita kena buat di setiap kehidupan kita dalam setiap hari. So bagi saya kesopanan dan kesusilaan dia pun banyak ngam sama itu Confucius punya ideologi, teori tau. Confucius dia keajaran Confucius dia sama ini Islam punya nilai-nilai murni ya. Memang ada macam sharing the common value. Okey. Tan Sri, sekali lagi secara ringkas boleh dikongsikan juga tentang apa yang dilaksanakan dan juga digagaskan di bawah Bantu Malaysia dan bagaimana maklumat lanjut tentang sokongan kepada Bantu Malaysia ini boleh diberikan, Tan Sri. Saya harap walaupun ini tahun 50 tahun, tadi saya cakap kita kena rasakan rukun negara macam
buah manggis. Pasal buah manggis ini dia boleh buat baran sejuk. Sekarang kita banyak promosi macam buah durian. Sekarang saya ingat lepas itu saya nak tolong cari kawan yang lebih baik kita kalau boleh tebukan satu tabung untuk teruskan kerja-kerja nilai-nilai yang murni yang isi konten yang baik dalam rukun negara. Macam kita buat program pendidikan. Betul. Kita boleh buat kursus. Kita boleh mengajar balik cikgu-cikgu yang sudah retired. Boleh buat macam-macam program lah. Dan bantu-bantu Malaysia harap boleh cari boleh bekerjasama NGO lain dan bekerjasama dengan kerajaan melaksanakan macam-macam yang program lah untuk semua rakyat pakai rukun negara macam satu vitamin atau satu ubat. Baik, kita doakan yang terbaik untuk apa yang diusahakan oleh Bantu-Bantu Malaysia. Terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri Lee Kim Yew kerana bersama dengan kami. Dan itu dia Bantu-Bantu Malaysia sudah semestinya menggelorkan dan juga menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan dengan usaha yang dilaksanakan. Baik, kita akan menjadi seketika, semuanya kembali selepas ini dalam Selamat